Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan sambung kepada subtopik homeostasis dalam manusia. Jadi hari ini kita buat kelas secara Google Meet. Okay, jadi ada beberapa lagi subtopik dalam 3.4 ni. Okay, sebelum habislah, kita akan habis 3.4, lepas tu kita boleh masuk kepada 3.5 iaitu hormon tumbuhan. Okay, so teacher akan buat slide show sekarang PowerPoint ni. Jadi pengawal aturan aras glukosa dalam darah. Okay, jadi setiap faktor fizikal dan faktor kimia dalam badan kita ni kita kena sentiasa kekalkan pada aras yang optimum. Okay, jadi proses nak mengekalkan faktor fizikal dengan faktor kimia ni supaya sentiasa berada pada tahap yang optimum dalam julat normal, kita namakan sebagai homeostasis. Okey, jadi bagaimana kita dapat mengekalkannya? Dengan menjalankan mekanisme suap balik negatif. Dalam silibus tingkatan 5, antaranya kita dah belajar sebelum ni bagaimana kita mengawal atur tekanan osmosis darah. Kemudian kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita mengawal atur aras gula dalam darah. Kemudian kita akan belajar bagaimana kita mengawal suhu badan. Okey, kemudian penyalahgunaan dadah lah. Okey, jadi itu antara silibus yang kita akan belajar dalam tingkatan 5. Jadi kalau soalan tentang gula ni dalam SPM agak popular juga. Dia dah banyak kali keluar dan tak mustahil akan keluar lagi sekali. Okay, jadi teacher nak minta seorang unmute supaya teacher dapat tahulah you all masih lagi dengan teacher. Kalau tak nanti teacher jadi cakap seorang-seorang. Teacher minta Mirza lah. Mirza, tolong unmute Mirza Mirza. Ya, teacher. Okay, so Mirza just unmute je. At least teacher tahulah you all masih dengan teacher. Okay, sekarang ni bila kita makan nasi, okay, keadaan di mana bila kita makan nasi, maka nasi tu akan dicerna akhir sekali kepada glukosa, iaitu gula. Jadi kandungan ataupun kepekatan ke jumlah ke kandungan gula ataupun glukosa dalam darah akan meningkat. Okay, so ini tidak betul sebab glukosa tu kita kena sentiasa kekalkan pada aras yang normal. Bagaimana aras normal tu? Okay, yang ni contoh aras normal gula dalam darah ialah kira-kira 90 mg glukosa di dalam setiap 100 cm padu darah. Okay, so ini adalah contoh darah yang mengandungi terlebih gula. Bila terlebih kita panggil hyper. So dia terlebih gula. Kalau yang ini adalah normal. Kalau yang ini dia kurang gula. So hypo. Hypo ni maksud dia kurang. So ini adalah kurang gula. Okay. Jadi kat sini apabila kepekatan glukosa dalam darah meningkat, ia akan dikesan oleh pankreas. Okay. Jadi pankreas ni akan dirangsang untuk merembeskan hormon insulin. Ataupun lebih tepat, sel beta pada kelompok sel Langerhans di pankreas yang akan merembeskan hormon insulin. Jadi kalau kat sini kita ada sel beta, kita ada sel alfa. Okey, kalau sel beta untuk merembeskan hormon insulin, kalau sel alfa untuk merembeskan hormon glukagon. Kalau kamu takut tertukar, boleh ingat Cikgu Bibi. Cikgu Bibi kan? Cikgu Bibi, BI kan. So B tu merujuk pada beta, I tu merujuk kepada insulin. InsyaAllah tak tertukar sebab kadang-kadang dia suka tanya dalam soalan objektif. Jadi apabila pankreas ni merembeskan hormon insulin, apa fungsi hormon insulin? Dia akan menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen. Yang mana proses ni dia berlaku di hati. Wajib ada perkataan berlebihan. Kalau tak ada berlebihan maka salah. Okey, jadi apabila jadi untuk menurunkan lagi glukosa ni, selain dia ditukar kepada glycogen dan disimpan di hati, okey, glukosa juga akan digunakan.
dengan banyak supaya untuk meningkatkan kadar respirasi. Jadi kuranglah glukosa dalam darah. Okey, lepas tu pertukaran glukosa berlebihan kepada lipid, lemak. Okey, mekanisme pembetulan inilah kita panggil sebagai mekanisme suap balik negatif. Apabila ada benda naik, kita kena turunkan. Apabila ada benda turun, kita naikkan. Itulah mekanisme suap balik negatif. Jadi kesemua mekanisme pembetulan ini akan menyebabkan aras glukosa menurun ke aras normal. Wajib ada ke aras normal. Kalau kamu hanya cakap aras glukosa menurun sahaja, maka salah. Kenapa salah? Adakah menurun sampai kosong? Adakah menurun sampai 0 miligram? Jadi salah lah. Sebab itulah wajib ada perkataan aras glukosa menurun ke aras normal. Okey, itu kalau kita makan banyak nasi lah. Bagaimana pula apabila aras glukosa menurun? Cuba Mirza bagi tahu, apa keadaan di mana menyebabkan aras glukosa menurun? Macam teacher? Kalau tadi yang menyebabkan aras glukosa meningkat ni disebabkan contohnya kita makan nasi. Sekarang kenapa aras glukosa tu boleh menurun? Sebab apa? Sekarang kita tengah buat. Sekarang kita tengah buat sekarang ni. Kurang makan nasi. Yes. Bila kita berpuasa. Kita tak makan nasi, betul? Jadi ini menyebabkan aras glukosa menurun dalam darah. So ini tak boleh menyebabkan hypoglycemia kan? Tak boleh. Okey, aras glukosa menurun kan? Jadi sel alfa pada kelompok sel Langerhans di pankreas, dia akan merembeskan hormon glukagon. Glukagon ni terbalik dengan insulin fungsi dia. Jadi glukagon ni disebabkan dalam darah ni kurang gula, maka pertukaran glykogen kepada glukosa di hati. Lepas tu pertukaran lipid kepada glukosa. Kalau tak cukup lagi glykogen tu ditukar kepada glukosa, maka lipid pula akan ditukar kepada glukosa. Jadi itulah bila kita diet kan, daripada orang yang berbadan besar, bila diet dia akan jadi berbadan kecil sebab lipid-lipid dalam tubuh dia tu ditukar kepada glukosa bagi digunakan dalam respirasi sel untuk menjana tenaga. Jadi apabila glykogen ditukar kepada glukosa, lipid ditukar kepada glukosa, maka ini menyebabkan aras glukosa akan meningkat kepada aras yang normal. Jadi ingat balik kalau insulin dia akan menukarkan glukosa berlebihan kepada glykogen. Okey, mustaqim masuk. Okey, kalau untuk glukagon dia akan menukarkan glykogen kepada glukosa. Okey, boleh setakat ni okey teacher rasa kena cepat aku sebab ada antara kamu kata internet data dah tak berapa nak banyak kan. Okey. Okey, dah habis untuk aras glukosa dalam darah. Sekarang kita nak belajar bagaimana pengawalan suhu badan. Okey, walaupun sekarang contoh dekat tempat teacher ni hujan. Di Ketereh hujan bagaimana kat Macang, kat Pasir Mas hujan juga ke? Teacher rasa satu negeri Kelantan pun hujan kan? So bila hujan, berlaku perubahan pada persekitaran mungkin suhu tengah turun sekarang ni mungkin 20 darjah Celsius ke? 21 ke? 18 ke? Macam kat Kendera Highland pula Okey, jadi tapi kenapa suhu badan kita masih lagi kita dapat kekalkan pada Julai 37 darjah Celsius hingga 39 darjah Celsius. Kenapa? Disebabkan adanya proses homeostasis dengan menjalankan mekanisme suap balik negatif. Okey, jadi kenapa? Kenapa manusia ni mesti kekalkan suhu badan pada julat yang normal? Sebab supaya enzim terlibat dalam metabolisme sel berfungsi dengan cekap. Okey. Jadi kat sini bagaimana mekanisme suap balik negatif bagi pengawalan suhu badan pada hari panas seperti berikut. Contoh bila hari panas. Bila hari panas, so suhu meningkat. Suhu di luar ni meningkat. Jadi apa rangsangan kita? Rangsangan ni ialah sebarang perubahan yang berlaku, iaitu peningkatan suhu.
So suhu meningkat ialah rangsangan. Rangsangan akan dikesan oleh reseptor. Jadi dalam kes ini, apa reseptor yang terlibat yang mengesan ni? Iaitu termoreseptor di kulit. Merujuk kepada reseptor Hubble dan reseptor sejuk. Kita belajar dulu kan? Ada belajar kan masa sains menengah rendah pun kita rasa ada kan? Lepas tu masa form 4 bab 2 pun ada kan organ kulit kan? Ada reseptor-reseptor yang terlibat. So termoreseptor, termo ni berkenaan dengan Hubble lah kan? Termo, suhu. Termo ni suhu termo ni suhu. Yeah. So reseptor yang mengesan suhu di kulit. Jadi apabila termoreseptor ni dia mengesan peningkatan suhu, dia akan mencetuskan impas saraf dan dia akan hantar ke hipotalamus. Sebab hipotalamus ni dia adalah tempat di mana proses pengawal aturan suhu badan. Okey, ada masuk. Okey, Fatihah masuk. Okey, jadi kat sini hipotalamus akan interpretasi maklumat. Jadi daripada impas saraf, daripada termoreseptor nak hantar ke hipotalamus adalah melalui neuron afferent. Okey. Kemudian daripada hipotalamus dia akan hantar pergi ke efektor, iaitu melibatkan kulit dan juga kelenjar dan otot rangka. So kalau kelenjar ni macam kelenjar peluh tu, kelenjar sebel kan. Otot rangka ni otot rangka lah. Okey, kemudian kaedah metabolik tu bukan merujuk pada kelenjar peluh, kelenjar sebel Kalau kelenjar peluh tu dia pada kulit. Tapi contoh macam kelenjar adrenal, kelenjar thyroid. Itu maksud teacher untuk kaedah metabolik. Okey, jadi kat sini dia akan dihantar ke efektor melalui neuron efferent. Jadi bagaimana mekanisme suap balik negatif untuk mengawal suhu badan pada hari panas? Ada dua kaedah fizik, ada dua kaedah. Satu kaedah fizikal yang melibatkan kulit, satu lagi kaedah metabolik yang melibatkan kelenjar dan otot rangka. So kita akan belajar sekarang. Okey, kulit ingat lagi tak karakter rentas kulit? So yang penting kat sini, ingat lagi kan? Okey, yang penting kat sini teacher nak sebut, yang ni reseptor sejuk, reseptor Hubble. So inilah yang membentuk termoreseptor yang akan mengesan perubahan suhu. Kalau cuaca panas, suhu yang meningkatlah. Tapi kalau kita di musim salji, musim sejuk, maka penurunan suhu. Okey. Jadi kat sini dia juga kita akan belajar juga dia akan melibatkan otot regang. Otot regang melibatkan rambut, lepas tu melibatkan liang peluh, kemudian melibatkan kapilari darah, kelenjar peluh Okey. Jadi sekarang ni bagaimana fungsi kulit dan dalam mengawal atur suhu badan melalui cara fizikal. Okey, contoh dalam persekitaran yang panas. Okey, tindakan bila panas suhu badan kita meningkat. Okey, jadi bagaimana kulit ni mengawal atur suhu badan secara fizikal? Di mana pada kulit kita ada kelenjar peluh. Yang kedua ada kapilari darah. Yang ketiga tindakan otot regang rambut. So ini adalah tindakan untuk kulit lah. Jadi pertama sekali kamu kena tahu ni sebab dia boleh tanya untuk soalan syuktor, dia boleh tanya untuk soalan esei. Jadi habis kelas ni teacher akan bagi homework. So kita akan bincang nanti dalam persekitaran yang panas. Okey, apa kita buat? Tindakan kelenjar peluh. Kelenjar untuk mengeluarkan peluh. Jadi banyak peluh akan makan. So peluh-peluh ni air peluh kan? Jadi air peluh ni dia akan tersejat dan haba akan disingkirkan daripada badan. Jadi kita akan rasa sejuk sebab haba telah pun disingkirkan daripada badan. Okey, tapi dalam keadaan persekitaran yang sejuk, okey dalam keadaan sejuk sekarang kita berpeluh tak? Teacher tak berpeluh kalau ada yang berpeluh tu ada masalah lah tu. Kita takkan berpeluh. Sebab dalam persekitaran yang sejuk, kelenjar peluh tak dirangsang. Oleh itu kelenjar peluh tidak aktif.
kurang peluh dikeluarkan, kurang peluh tersejat, kurang haba disingkirkan daripada badan. Sebab bila sejuk, kita tak nak singkir haba, tapi kita nak kekalkan haba tu pada badan kita supaya kita tak rasa sejuk, supaya kita dapat mengekalkan suhu badan pada aras yang normal. Okey. Yang ni boleh kan? Okey, yang ni Mirza. Okey. Next, tindakan kapilari darah pada kulit. Okey, so kulit kita ni, kalau bagi orang yang berkulit cerah kalau dia main kat padang, kalau kepanasan apa kau perhatikan pada kulit dia? Dia bertukar menjadi kemerah-merahan. Dia akan jadi kemerah-merahan. Kenapa dia jadi kemerah-merahan? Disebabkan dekat permukaan kulit kita ni dia ada kapilari darah. So bila cuaca keadaan panas, maka kapilari darah ni dia membawa haba juga. Jadi untuk mengekalkan suhu badan kita ni pada aras yang normal, maka kapilari darah ni akan mengembang. Dia akan mengembang dan berdekatan dengan permukaan kulit. Jadi lebih haba akan dapat dibebaskan. Okey. Apabila persekitaran panas, otot pada arterial afferent mengendur. Bila dia mengendur, kapilari darah ni mengembang lah. Kita kan ada mengecut dan mengendur. Kalau mengecut, dia semakin berlaku mencerut kan. Kapilari darah tu mengecut. Tapi kalau dia berlaku pembasodilatan, maksud dia salur darah tu mengembang. Kalau pembasodcerutan, salur darah tu dia mengecut. Okey. Okey, pertama sekali otot pada arterial afferent ni mengendur. Jadi pembasodilatan berlaku. Apa tu maksud pembasodilatan? Kapilari darah mengembang dan diameternya bertambah. Bila ini berlaku, lebih banyak darah mengalir melalui kapilari darah yang besar dan berada berhampiran dengan permukaan kulit badan. Jadi ini menyebabkan haba berlebihan dalam badan disingkirkan melalui sinaran. Sebaliknya kalau persekitaran yang sejuk, sebolehnya kita nak pastikan haba banyak dalam darah, dalam badan kita. Jadi dia akan jauh daripada permukaan kulit. Jadi otot pada arterial afferent akan mengecut. Kita panggil dia sebagai pembasodcerutan berlaku, iaitu kapilari darah mengecut dan diameternya berkurang. Tengok ni kan, kapilari darah mengecut ni kan. Okey, jadi kurang darah mengalir melalui kapilari darah yang kecil dan berada jauh dari permukaan kulit badan. Maka bila darah tu kurang mengalir, maksudnya dia kurang berada jauh daripada permukaan kulit badan, jadi kurang haba dapat disingkirkan melalui sinaran. Okey, itu cara untuk tindakan kapilari darah. Yang ni okey tak Mirza yang ni? Ni okey. Okey, beres. So kita pergi pada tindakan otot regang rambut. Otot regang rambut kita patah balik gambar ni tadi. Ini rambut ini rambut. Ini ataupun bulu roma boleh lah. Hair kan, hair, bulu roma, rambut. Tapi kalau untuk bahasa Inggeris hair, untuk bahasa Melayu kita panggil rambut lah. Okay, so rambut ni dia boleh condong berhampiran permukaan kulit ataupun dia boleh menegak. Jadi bagaimana dia boleh menegak, bagaimana dia boleh condong ke permukaan kulit? Sebab otot regang ni dia boleh mengecut atau mengendur. Kalau otot regang ni dia mengecut, maka dia akan menarik rambut ni untuk tegak. Tegak ke atas lah. Berdiri tegak, kita kata. Berdiri tegak. Kalau otot regang ni dia kendur, kendur kan, maka rambut tu dia akan condong berhampiran permukaan kulit. Okey, apa akibat dia Okey, cuba tengok. Kalau rambut condong, lapisan udara yang nipis diperangkap. Lapisan udara ni mengandungi haba. Jadi banyak haba akan terbebas. Tapi kalau rambut ni dia menegak, lapisan udara yang tebal diperangkap. Maka banyak haba yang diperangkap. Jadi apabila waktu yang panas,
kita tak nak haba banyak dekat badan kita. Kita nak bebaskan dia, kita nak singkirkan dia. Jadi otot regang rambut ni mengendur. Bila dia mengendur, rambut akan condong ke permukaan kulit. Ini menyebabkan satu lapisan udara yang nipis yang terperangkap di antara rambut dengan permukaan kulit. Lebih banyak haba hilang melalui sinaran. Perkataan lebih ni kamu wajib buat Okey. Kemudian kalau pada waktu tadi waktu panas, sekarang waktu sejuk. Bila waktu sejuk, kita sebolehnya nak kekalkan haba yang berada pada permukaan pada badan kita ni. Jadi rambut kita ni akan menegak. Disebabkan otot regang rambut ni dia mengancur. Rambut menjadi tegak. Satu lapisan udara yang tebal terperangkap di antara rambut dengan permukaan kulit. Dan dalam udara ni dia ada haba. Udara ni merupakan penebat haba yang baik. Jadi kurang haba dihilangkan melalui sinaran. Okey, faham tak yang ni? Kenapa bila rambut tu condong sikit lagi banyak haba hilang. Kalau rambut tu menegak, kurang haba yang hilang. Yang ni faham tak Mirza? Faham teacher. Okey, boleh dah? Lepas ni teacher akan bagi homework berdasarkan rasanya dia ada seorang SPM, teacher lupa tahun berapa. Mungkin SPM 2013 kalau tak salah teacher. Nanti kita buat, kita bincang Okey, kita pergi kepada tadi tu kaedah fizikal oleh kulit. Sekarang kaedah metabolik oleh otot rangka dan kelenjar. Bila sejuk kan, pernah tak kamu menggigil kesejukan? Itu adalah itu adalah kaedah metabolik oleh otot rangka. Tak? Sejuk kan, kita pun menggigil kan. Bila kita menggigil, dia akan berlaku geseran antara tulang kan. So haba dihasilkan untuk meningkatkan suhu. Tapi pada waktu panas, kita tak menggigil. Tadi, kenapa kita menggigil? Sebab otot rangka mengecut dan mengundur secara berulang-ulang. Tapi pada waktu yang panas, otot rangka tak mengecut dan tak mengendur secara berulang-ulang. Jadi keadaan menggigil tidak berlaku. Tiada haba dihasilkan. Kalau pada waktu panas kita menggigil, lagi panas, lagi tinggilah suhu badan kita ni. Okey, kelenjar adrenal pula. Kelenjar adrenal ni, kelenjar adrenal pada persekitaran yang panas, kelenjar adrenal tidak dirangsang. Okey, baru ni kita belajar kelenjar adrenal ni dia merembeskan aldosteron, betul? Kelenjar adrenal dia merembeskan dua hormon. Satu hormon aldosteron yang untuk penyerapan semula garam. Satu lagi dia merembeskan adrenalina, hormon adrenalina yang akan meningkatkan metabolisme badan, yang akan meningkatkan kadar denyutan jantung. Itu adalah fungsi hormon adrenalina. Jadi apabila kurang atau tiada hormon adrenalina dirembeskan, maka kadar metabolisme akan menjadi rendah. So kadar metabolisme ni dia menghasilkan haba kan. Jadi bila dia rendah, maka kuranglah haba dihasilkan. Tapi pada waktu yang sejuk, kelenjar adrenal akan dirangsang oleh hipotalamus. Jadi dia akan merembeskan hormon adrenalina. Maka ini menyebabkan kadar metabolisme badan akan meningkat. Bila kadar metabolisme badan meningkat, untuk menaikkan suhu badan. So lebih haba dihasilkan untuk menaikkan suhu badan. Boleh Lepas tu kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid pun sama. Antara fungsi dia adalah untuk meningkatkan kadar metabolisme badan. So kalau kadar metabolisme badan meningkat, maka lebih haba akan dihasilkan. Sekarang dah panas dah. Suhu badan meningkat dah. So kelenjar thyroid tidak akan dirangsang. Jadi sangat sedikit hormon thyroxina dirembeskan. Kadar metabolisme menjadi rendah ataupun normal. So kurang haba dihasilkan. Tapi bila waktu sejuk, kelenjar thyroid dirangsang supaya lebih hormon thyroxina dirembeskan, kadar metabolisme meningkat, lebih banyak haba dihasilkan. Tolong ingat perkataan meningkat, perkataan rendah, perkataan lebih, perkataan kurang, perkataan sedikit, perkataan rangsang, tidak dirangsang, itu sangat penting. Kalau tak buat, maka akan hilang markah.
Okey, laju ke teacher ni? Okey ke, boleh ikut ke? Boleh teacher, boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, ringkasan daripada kedua-dua cara mengawal atur suhu badan tadi, iaitu tindakan fizikal dan tindakan proses metabolisme, maka banyak haba dihilangkan daripada badan dan kurang haba dihasilkan. Dengan ini, suhu badan menurun ke arah normal melalui mekanisme suap balik negatif. Manakala untuk masa persekitaran sejuk tadi itu, hasil daripada tindakan kedua-dua kaedah fizikal dengan kaedah metabolik tadi itu, maka haba kurang dihilangkan daripada badan dan lebih banyak haba dihasilkan. Maka dengan ini, suhu badan meningkat ke arah normal melalui mekanisme suap balik negatif. Okey So ini contoh soalan. Hipotalamus adalah pusat kawalan suhu badan. Kulit dan kelenjar adrenal juga terlibat dalam pengawalan suhu badan. Okey, so hipotalamus dekat dia terletak tengah-tengah lah antara cerebrum dengan medulla oblongata. Hipotalamus ni terletak di bawah thalamus. Okey, kalau lupa kita buat revision sikit. Hipotalamus ni hipotalamus atas ni ada thalamus. So mereka ni terletak di antara cerebrum dengan medulla oblongata. Okey, kalau thalamus berfungsi menerima maklumat daripada reseptor deria, hantar ke cerebrum. Kalau hipotalamus terletak di bahagian bawah thalamus. So dia bertanggungjawab mengawal atur keseimbangan dinamis persekitaran seperti tekanan, osmosis darah dan juga suhu badan. Okey, so hipotalamus ni pusat kawalan untuk mengesan kelaparan, dahaga, keletihan, kemarahan dan suhu badan. Jadi kalau ada orang suka marah-marah tu ada kaitan dengan hipotalamus lah kot. Jadi hipotalamus ni dia mengawal koordinasi melalui sistem saraf dan sistem endokrin. Sedikit revision untuk otak juga. Untuk cerebrum cerebrum ni kan dia banyak lipatan ni kan. Kenapa dia berlipat-lipat, dia banyak alur ni? Untuk meningkatkan jumlah luas permukaan supaya lebih bilangan sel saraf dapat ditempatkan lah. Jadi kita ada kawasan motor, kawasan deria. Ini kawasan motor, ini kawasan deria. Ini kawasan penglihatan kan. Cerita tampil kan. Biasa jatuh kepala terhentak kat belakang tak nampak mata kan. Sebab bahagian belakang ni dia adalah untuk penglihatan kat sini ni bahagian otak ni. Okey. Okey, jadi teacher bagi kamu rehat sekejap. Okey, boleh snack sekejap soalan ni? Boleh snack sekejap soalan? Teacher bagi rehat sekejap. 5 minit, lepas tu kita masuk balik Cuba jawab soalan ni. Hipotalamus adalah pusat kawalan suhu badan. Kulit dan kelenjar adrenal juga terlibat dalam pengawalan suhu badan. So kulit, kelenjar adrenal. Kalau kulit, kaedah fizikal. Kalau kelenjar adrenal, kaedah metabolik tadi tu kan. Tadi kelenjar adrenal dia merembeskan hormon adrenalina. Okey, berdasarkan rajah di atas, huraikan peranan sistem saraf dan kelenjar endokrin dalam pengawalan suhu badan apabila seseorang sedang bermain salji. Okey, 5 minit cuba jawab.